Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Ahad 14 November 2021. Okay, semalam ada kawan kita tanya macam mana nak buat ataupun macam mana nak tandakan candlestick yang pergerakan harga dia melebihi, dia kata kalau stok tu bawah RM1, kalau bawah RM1, tengok tulisan ya, tandakan candle tu, warnakan candle body tu 6 bit ke atas. Kalau atas RM1, tandakan 8 bit ke atas. So bit tu dia punya, kita panggil perbezaan harga lah, pergerakan harga. Okay. Ada beberapa cara nak buat. Yang saya nak tunjuk ni ringkas. Bursa ada bagi buat lot ni. Dalam buat lot ni dia ada bagi tahu minimum bid. Untuk stok di bawah RM1, pergerakan harga dia 0.5. Okey, ni 0.5 ni dalam sen ya. Dan pada RM1 dengan sampai RM10 ni, pergerakan harga tu, pergerakan bid tu satu sen. Maknanya satu bid, dia panggil satu bid tu 1 sen gerak. Yang ini setengah sen, 1 bid. Yang RM10 dengan 99 tu 2 sen, dan yang ni 10 sen. So yang ini kena, sebab dia dalam sen, jadi kita kena jangan terlalu confuse sangat. Mula-mula mungkin confuse lah. Okay, saya ambil contoh. Kalau satu, biasanya lah kalau kita tulis satu tu RM1, ringgit. Kalau 0.1 sama dengan sen. Kalau kata sen, maksudnya yang ni lebih kurang 10 sen. Jadi kosong sebelah kanan kan kita tak tulis. Kalau 0.01, ini 1 sen. Tadi bursa kata 0.5 sen. Jadi untuk satu bit yang di bawah RM1, kalau kita tulis 0.01, yang ini baru betul. Tapi kita ambil 5 lah, senang kan, tulis 5. So saya pasang pada kosong. So kalau 5 tu RM5, 0.5 50 sen, 0.05 5 sen, dan 0.005 ini setengah sen. Inilah nombor dia. So kita ingat yang ini dulu. Okay, untuk buat yang tu saya gunakan version 5. Senanglah kita pakai version 5. Saya ingat saya nak buat satu siri baru lah pasal PyScript untuk bentuk version 5 saja. Sebab yang dulu-dulu pun semua version 4. So untuk kali ni tak ada banyak beza sangat lah. Jadi saya cuma copy paste dulu. Macam biasa kalau untuk kita colorkan candle, tak semestinya kena buat overlay true. Tak semestinya, sebab color candle ni kita boleh buat tak ada overlay true pun, cuma nanti kita punya indicator tu keluar dekat panel bawah ni. Kalau kita buat overlay true, dia tak ada keluar panel kat bawah. Ingat tak dulu saya pernah buat, ataupun kita nak buat satu video di mana kita menggunakan satu function untuk dapatkan minimum tick ni dulu. Jadi saya nak pakai yang ini saja, yang Y ni, sebab dah dapat, dah cantik dah tu. So apa yang saya buat kat situ, saya kata dia Y, sekiranya close lebih rendah daripada 1, maknanya stok tu kalau di bawah RM1 lah, harga closing price saya ambil minimum tick. Okay, minimum tick ni, si info minimum tick ni, sebab kita dah tahu tadi ni, dan minimum tick ni pun bursa lah, TradingView dah tandakan. Kalau saya right click dekat bukan right click, klik kat sini, kita akan ambil simbol ni, tick size 0.005. Jadi saya gunakan minimum tick sajalah. Kalau tak nak pun boleh saja terus tulis 0.005 kalau nak. Ataupun nak buat cara lain pun boleh. Mungkin close bawah ni kita terus bagi tahu je. Okey, berapa sen dulu, sebab saya nak cerita berapa sen dia dulu. So kita ambil ni lah, mana 0.00 setengah sen. So kalau close lebih besar daripada RM1 atau sama dengan RM1 lah, lebih besar atau sama dengan RM1, dan di bawah RM10, bawah RM10 maksudnya 9.99 RM10 tak kira, 2 kali minimum tick. Sebab minimum tick tadi 0.05, kalau kita kali 2 dia akan jadi 1 sen lah. Jadi dia menepati apa yang bursa ni bagi tahu lah, 1 sen. Bukan 10 sen 1 sen. 10 sen ni kalau harga stok yang RM100 ke atas. Lepas tu seterusnya, kalau close lebih besar atau sama dengan 10, lebih kecil daripada RM100, 4 kali minimum tick, maknanya 2 sen. 4 kali 0.05 2 sen. Okay, kenapa saya buat yang macam ni dulu? Supaya kita faham
Setiap kali kita nak buat apa-apa signal, kita kena dapatkan dulu apa masalah dia. Masalah dia tadi, dia nak cari yang benda ni. So kita kena declare dulu. Sebelum kita nak buat label ke, kita nak buat line ke, kita nak buat apa ke, kita kena selesaikan masalah tu dulu. Jadikan dia dalam bentuk, macam ni saya ambil variable lah, saya namakan white. Simple je. Ini pun sebab copy paste yang dulu. Kemudian tambah lagi variable, saya kata change close tolak open. Ini untuk dapatkan nilai close tolak open lah. Sebab kita nak tahu berapa sen perbezaan dia. Dan juga untuk signal nanti, untuk saya nak colorkan body dia, saya kata berapa saja nilai close tolak open, bahagikan dengan Y. Bahagikan dengan minimum tick tu. Nanti kita akan dapat macam mana nak kira dia punya bit tu nanti. Biasanya kalau kerja-kerja yang melibatkan pengiraan macam ni, saya tak terus buat color. Saya akan buat label dulu. Okay, kenapa? Sebab bila saya buat label, saya dah nampak dia akan keluar dia punya tulisan kat situ. Jadi lebih senang saya nak buat kerja-kerja kemudian. Kalau saya terus buat color berdasarkan benda ni, nanti saya tak tahu nilai dia berapa, betul ke tak betul ke. Jadi saya selalu amalkan kalau nak buat kerja-kerja yang ada keluar nombor, saya kena buat label dulu. So label pun senang, tak ada masalah sangat. Just saya buat label ya, variable label L sama dengan NA, label, lepas tu kita akan delete. Okay, saya kata if bar state is last. Label ni tak nak pakai sebab kawan kita tak tanya label pun, dia cuma nak colorkan je. Tapi saya kata tadi ya, label ni untuk saya nak tengok betul ke tak pengiraan yang kita buat kat atas ni. Jadi label by index plus 1 tu duduk di sebelah kanan, close. Okay, jadi saya ambil two string saja, saya ambil dua nilai, change close all open tadi, dan juga two string untuk signal. Ni biasalah kedudukan label dan apa semua. Jadi kalau saya tambah, so untuk cat RM1 ni, untuk harga hari ni, dia punya open tolak close lebih kurang 4 sen. 3.9 dia open pada 3, dia open pada harga RM3.96, tutup pada harga RM4. Ialah lebih kurang 4 sen lah. Jadi kita nampak 4 bit. Untuk yang RM1 ni senang sebab dia pergerakan dia 1 sen. Jadi kalau kita ambil mana-mana cat pun yang atas RM1, kita akan dapat nilai yang senang lah. Kalau 16 sen gerak, 16 bit lah. Yang sebelah kanan dalam kurungan ni bit, yang ni sen dia. Okay, untuk di bawah RM1, contoh kalau saya ambil LKL, kat sini pergerakan harga dia close tolak open lebih kurang 1.5 sen. Pergerakan 1.5 sen berapa bit? 3 bit. Betul lah kan? Sebab dia punya open 105, 10.5 sen. Lepas tu kan naik 1 bit. 1 bit bersama dengan 0.005, 11. Terus 11.5, 2 bit, dan tutup 12, 3 bit. Jadi kalau kiraan saya betul, insyaAllah lah, kalau betul, rasanya betul lah. Kalau salah, saya minta maaf. Jadi kalau kita guna yang mana cat-cat di bawah RM1, kalau kita tengok 3 bit, ni negatif 8 kan. Okay, dia tu 8, beza 7 sen. Sini 8 sen tau. Ya, kalau kata rasanya sorry, ini saya ambil candle hari ni, yang ni kerja saya ni, kalau dia ambil yang 10 macam ni kan, perbezaan ni 8 ni, dia ambil daripada close semalam dengan close hari ni. Jangan confuse lah macam dia punya pergerakan persen hari ni. Saya ambil close yang untuk script yang kita pakai ni, saya ambil close yang hari ni, sebab tu nampak 7 sen. Sebab kita tengok kalau open dia pada harga 945 tolak dengan 875, kita akan dapat 7 sen lah. Tak percaya juga. Kalau tak percaya, senang je buat sendiri. Okay, so pada harga pun 0.945 tolak dengan close dia pada harga 875, 0.875, pergerakan sen adalah 7 sen, 14 bit. Ni kalau senang kali 2 je kan. Tapi kalau saya kata sebahagian cara, banyak cara nak buat. Tapi sebab saya dah pernah guna yang ni, saya pakai je balik. Tak payah nak pening-pening. So, kalau ikutkan nampak orang kata agak betul. Tapi kalau kata salah, katalah kalau kata saya salah, nanti awak cuma perlu ubah dekat bahagian sini saja, pengiraan kat sini. Macam ni
open tolak close 4 sen 8 bit. So kita dah nampak nilai dia bit. Jadi dah dapat tu. Sekarang ni kita dah boleh guna ni untuk buat color terus. Senang saja. Untuk color kan kita akan pakai bar color, betul tak? Biasanya kalau kita buat bar color, dan color nanti dekat dalam ni yang kita akan buat pengiraan ni nak tentukan kalau atas RM1 berapa, apa-apa semua. So saya dah buat. Okay, bar color sama dengan kalau close di bawah RM1 and signal lebih besar daripada 6. Jangan confuse pula, kenapa lah abang bawah ni, atas ni dah kira, bawah ni abang kira lagi. Ini lain, atas ni kira untuk dapatkan nilai signal ni saja, untuk dapatkan bit dia tu. Jadi bawah ni kalau kita cuma ambil bit saja, nanti dia tak dapat bezakan mana satu awak nak kira, nanti kan semua cat dia color. Jadi untuk buat pengiraan untuk bezakan antara stok tu bawah sini ke tak, saya kena buat macam ni kan, close lebih rendah daripada 1. Kalau cat tu close dia lebih rendah daripada 1, maknanya RM1. And kalau signal tadi abang tu tanya, kalau signal ni, nilai signal ni, signal bit ni, sepatutnya kalau tak nak pakai signal tulis je lah bit. Mungkin kita padam lah, tak nak confuse bit. So kita pakai bits, semua signal ni kita pakai bits. Okay. So kalau kata bits tu lebih daripada 6, kita colorkan dia hijau. Okay, kalau close antara RM1 dengan bawah RM10, kita colorkan biru. Dan kalau antara atas RM10 bawah RM100, kalau sibuk lah. Kita colorkan dia warna yellow. Nanti kalau lesson ni saya akan letak link kat bawah untuk skrip yang ni, kalau saya ingat lah. Pergi sana. So, jadi kita akan dapat ni lah, yang mana hijau-hijau ni maksudnya minimum bit ni lebih daripada 6. Saya ni 7, yang ini 6, ngam. Sebab kita kata lebih besar atau sama dengan 6. So kalau kita buka pada stok yang harga di atas RM1 pun, kita akan dapat. Jadi saya kata kalau atas RM1, minimum bit dia lebih daripada 8, colorkan dia warna biru kan. Sebelum ni macam ni hijau sebab dia bawah RM1, lepas ni dah atas. Senang kita pakai chalk popcorn. Senang nak tunjuk. Okay, so warna biru ni dia lebih daripada 8 bit, dan pada waktu ketika itu dia dah lebih atas daripada RM1. So bawah ni dia hijau, minimum bit dia lebih daripada 6, dan dia color hijau. Kalau nak check 3 color, bukan 3 color, kalau lebih daripada RM10 kita boleh pakai chart journal tag. So journal tag ni untuk yang, sebab dia ni atas RM10 dia dah warna kuning kan, berdasarkan kita punya bar color ni lah. Okay, untuk version 5 ni dia ada panggil switch, ataupun kalau kita belajar programming tu dululah, kalau saya belajar PHP tu dia panggil case 1, case 2, case 3, ataupun paling sikit dia panggil switch lah. Kalau kita tak nak buat macam ni, sebab ini sebenarnya macam if statement juga, cuma dia dalam bentuk satu line kan. Kalau tak nak buat macam ni, kita boleh pakai switch. Untuk switch saya cuma bagi tahu dia color body sama dengan switch. So cerita yang sama, saya kata kalau close lebih dari signal, colorkan green. Sekejap. Okay, colorkan green. Kalau kata samalah cerita yang bawah ni, hujung ni NA ni bagi tahu kalau selain daripada tak ada nilai ni, kita tak payah colorkan apa-apalah. So untuk yang ni case, jadi untuk bila saya nak buat bar color, saya cuma tulis kat bawah ni nanti bar color sama dengan color body. Whatever color body ni berlaku, dia akan masukkan ke dalam ni nanti. Jadi kalau kata saya tutup yang ni dulu. Okay, ni skrip yang tadi yang kita pakai yang jenis melintang tu. Sorry, ini bukan signal, sepatutnya BIDS. Tadi sebab kita dah tukar kan bit kan, BIDS. Dan saya letak balik, kita akan dapat nilai yang sama lah. Sama juga, sama dia punya keputusan yang sama, tapi cara buat dia berbeza. Kalau kita suka yang macam ni, kita boleh pakai yang macam ni. Kalau kata suka yang switchnya statement macam ni, kita guna switch statement. Ini untuk version 5 saja. So saya harap semoga terjawab soalan ni. So kalau kata saya salah pun,
Kemungkinan besar saya cuma salah dekat kawasan sini saja. Yang lain ni semua tetap sama. Mungkin saya salah dekat sini. Ni. Yang terutama sekali Y ni. Untuk dapatkan beat ya. So minggu depan standby. Sebabnya kita nampak dalam minggu ni dia dah start, dah ada macam boleh masuk tau. Dia masuk. Dia, kalau perasan lah, kalau siapa tengok market hari-hari nampak ada macam boleh masuk dekat certain stock. Biasalah minggu depan tu dia antara 15 ke 20 ke atas tu dia dah start keluar QR banyak kan. Jadi mungkin kalau kata siapa suka layan momentum ataupun suka kejar-kejar, bolehlah minggu depan. Kalau tak pun bawa sampai ke hujung bulan. Kalau tak pun sampai ke awal bulan Disember. Tapi bolehlah rasanya. Bolehlah layan Page yang saya buat ni, saya dah tukar dia punya URL tu. Saya beli domain semalam. Jadi kalau kata nak guna, terus je lah www.bursatrendbenchart.com. Saya cuma beli domain saja. Hosting masih dekat ni Google site Jadi apa yang saya nak buat lepas ni, mungkin untuk macam nota-nota ni saya akan update. Kalau perasan pun saya dah tambah sikit nota ni. Saya gunakan nota yang lama saya buat dulu tu, saya masukkan dalam ni. Mungkin kalau ada masa suka tak ada apa-apa nak baca, boleh baca lah. Dan beberapa macam biasa, cuma dekat bahagian screener ni kalau klik dekat bawah ni, dia pergi ke bahagian video masing-masing lah. Jadi view bahagian screener. Tapi kalau klik pada screener ni, saya dah letak semua hasil screener database yang selama yang kita buat ni lah. Saya ada buat Telegram channel tu. So macam ni kan, volume power kan, setiap kali hantar ke Telegram saya akan simpan dalam database. So ini semua database yang saya simpan sejak Telegram tu wujud lah. Kemudian saya tambah sikit kalau bawah ni, saya ada buat 5 days breakout, saya ada box trading. Saya ada satu lagi yang Tremor Cycle Signal tu, saya lupa nak masuk. Nanti saya cuba masukkan. Cuma data yang ini dia bukan real time. Jadi saya akan buat dia update selepas market tutup. Every day bila market jalan lah, selepas mungkin lepas pukul 6 lah. Jadi guna benda ni untuk study lepas market tutup. Kalau yang real time tu, buka lah kat Telegram tu, yang volume power tu. Belasah volume power, dia screener yang tak kisah market kiamat ke nak apa ke, dia akan tunjuk stop. Kalau yang mana nak jalan, dia akan tunjuk untuk hari yang tu. Dan mungkin hari-hari seterusnya lah. Jadi kalau jumpa waktu tu, volume power kalau jumpa, enjut, cantik, enjut. Itu bezanya lah. Untuk yang lain-lain ni mungkin selepas market tutup lebih sesuai. Okay, itu saja. Assalamualaikum, bye-bye.